سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jal, diberikan kemudahan dengan sumbangan daripada Central Mosque dan juga Embassy Dakwah Office Saudi. Dan saya berjumpa dengan director, dengan mudir kenaan. Mungkin saya adalah yang faham untuk cakap dengan dia. Dan di sana kita ada agreement, insya-Allah, secara verbal lah. Sebenarnya kita minta lebih kurang, insya-Allah kita akan usahakan untuk setiap seorang dapat tafsir Ibn Katsir. Dan saya rasa kat kedai itu dia jual satu set 10 volume ni lebih kurang hampir 100 pound ni. 100 lebih, 150 lebih kurang, 120 atau 50 pound. Okey, satu set ni. Jadi dia kata insya-Allah pada masa akan datang dia akan beri lagi. Tak tahu sama ada stok dia ataupun dia ada, memang kita nampak dalam store dia banyak, tapi mungkin dia ada plan dia bagi untuk orang lain dan sebagainya. Dan dia kata insya-Allah dia akan bagi lagi. Dan bila kita kata kita daripada Malaysia, dia cukup excited lah. Okay, dan even pada mushaf yang kita ada, yang di sini pun dia berbeza daripada terjemahan yang lain. Kalau buka daripada surah yang kita akan bincang, Suratul Hasyr, pada muka surat 752, dia bukan sahaja menterjemahkan ayat-ayat yang ada, tetapi ada footnotes yang menceritakan hadis-hadis yang berkaitan dengan surah ini. Dan ada beberapa hadis yang cukup menarik berkaitan dengan surah ini. Okey. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali berkaitan dengan Suratul Hasyr yang kita terhenti pada kuliah yang lalu dalam surah yang kedua, dalam ayat yang kedua. InsyaAllah kita akan menyambung dalam ayat yang ketiga. Cuma saya rasa kebanyakan pada kita dah tengok ataupun dah lihat notes yang telah dihantar pada minggu lepas berkaitan dengan bahasa Arab dan simplifying Al-Ajrumiyah ini. Okay. Dan sebelum saya sambung berkaitan dengan tafsir, ada sesiapa yang ada persoalan berkaitan dengan note ini? Tak baca lagi Ustaz? Tak baca lagi. Tak baca. Too complicated. Okay, for the buku yang scan. McGraw-Hill tu? Yang The McGraw-Hill, the one. Oh, dapat? Okay. Still complicated tak? I think we need guidance. Kalau tak, we won't be able Okay. Okay, so saya rasa kalau katakan kakak seorang je yang baca pun payah jugalah, sebab nanti dia je yang master dalam bahasa Arab. Okay, so saya katakan mungkin kalau kata seminggu tu, kalau katakan saya nak bincang pasal buku Even buku McGraw-Hill tu, mungkin dalam tiga helai satu kuliah. So dia tak membebankan. Okay, so yang katakan banyak sangat assignment, banyak sangat isi kena tulis tu pun ada masa lah untuk baca 3 hingga 5 mungkin muka surat. Tak, kalau katakan student lah, katakan sibuk sangat lah ustaz, tak dan baca apa notes-notes yang dihantar tu. Jadi mungkin insya-Allah kita boleh tengok mungkin 3 ataupun 5 muka surat dalam buku McGraw-Hill lah. Tu pun rasa agak, tak tahulah, saya mungkin agak tak tahu nak kata tahap mana level nak letakkan. Okay, sebab saya bukan bahagian education. Okay, kita main cakap botol harap itu ya, main lalu saja. Okay, tapi nak mengajar satu persatu tu mungkin saya perlukan mungkin ada feedback. Okay. Dan insyaAllah kita akan menyambung berkaitan dengan Suratul Hasyr. Okay. Yang ada yang gambar aja tu tak ada nak baca. Tak jelas eh? This one. Ni kot. Okay, gambar raja ni pun agak dalam bahasa Arab keseluruhan. Tak tahu, saya akan usahakan untuk hantar yang mana lebih jelas. Check. Okay. Ladies ramai. Seterusnya, sebelum kita sambung juga ayat yang ketiga dalam Suratul Hasyr,
Akhuna Al-Fadhil Zuhair juga minta supaya saya memberikan beberapa poin penting. Saya kadang-kala ada di kalangan kita persoalan tentang Quran dengan tafsir yang kita rasa benda ni terlalu simple. Macam Arab kata tafih untuk ditanya, terlalu tak terlalu besar untuk ditanya. Tetapi bagi setengah daripada kita, sebab background kita, latar belakang kita terhadap agama berbeza. Ada mungkin orang datang kata dia malu nak kata, tetapi saya terbuka untuk berkongsi. Kata inilah mungkin ustaz dalam hidup saya first time saya datang kuliah agama. Mungkin ada begitu. Sebab ada persoalan orang tanya, adakah Quran itu diturunkan? Okey, katakan dalam suratul Baqarah semua satu tema yang sama ataupun tidak. Contoh ayat dalam suratul Baqarah daripada kalau kata mushaf yang biasa daripada kita muka surat yang kedua sampai ke 49. Okey, daripada muka surat yang kedua sampai muka surat 49 suratul Baqarah. Adakah daripada A sampai ke Z, contoh daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, adakah kesinambungan satu persatu di antara disinkronis daripada ayat pertama sampai ayat terakhir? Ataupun ia berpecah? Kenapa ia berpecah? Siapa yang susun? Ini ada di dalam ulumul Quran ataupun usulut tafsir. Ulum Quran, kalau kita dalam English, kalau di UAE digunakan sebagai science of Quran. Ulumul Quran, bagaimana memahami Quran secara keseluruhan, sains dia. Okey. Ini di antara salah satu daripada perbincangan para ulama. Secara umum kita katakan Quran, kalau katakan satu surah itu dia bukan ayat pertama sampai ayat terakhir ada kesinambungan, tak. Kadang-kadang ia diturunkan 5 ayat, ada 10 ayat, ada 1 ayat sahaja. Jadi macam mana nak susun? Ia disusun oleh penulis wahyu. Okey, Nabi SAW diturunkan, Nabi panggil mereka. Panggil mereka ni antaranya contoh Ali bin Abi Talib, Muawiyah dan sebagainya. Beberapa para sahabat, bukan semua para sahabat yang boleh membaca dan menulis. Dan Nabi antara yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Nabi duduk, Quran turun ataupun wahyu datang kat Nabi. Nabi panggil mereka, Nabi kata, ini letak surah ni, ini letak. Nabi yang tentukan. Tapi ketika itu ia bukan seperti kita. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam berlakunya perang Riddah. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam dan orang murtad, Abu Bakar lawan mereka. Para hufazul Quran banyak terbunuh ataupun syahid di dalam peperangan tersebut. Jadi Umar memberikan idea dikumpulkan. Okey, yang ada pada kita adalah idea Umar dan bermula pada zaman Abu Bakar dan dikemaskini pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Okey. Dan juga kesinambungan kenapa begitu? Kerana kita nak membaca Quran, nak faham Quran tidak boleh satu. Kita kena baca semua sekali. Kita tak boleh tarik satu dan kemudian kata ini Quran. Inilah Islam. Inilah pandangan Islam. Kita perlu merujuk ada tak mana-mana ayat yang lain mentafsirkan dia. Sebagai contoh Allah Ta'ala menggunakan zulm, zalim. Ia bukan sahaja kita ambil kawan kita penaya dah, tak. Bukan itu sahaja. Zulm dalam Quran, fa inna syirka la zulmun azim. Dalam suratul Luqman, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Apabila katakan zalim, ia bukan sahaja kita enaya orang, tapi juga kita zalim. Kalaupun kita syirik kepada Allah, kita mensyirikkan Allah, ia termasuk dalam zalim. Sebab kalau kata kita ambil satu ayat kata zalim itu, kita faham bahasa kita lah. Tetapi apabila kita membaca ataupun menafsirkan ia dengan ayat Quran yang berbeza, yang lain, kita memahami apakah maksud dia tadi. Okey? Itu mungkin secara mukaddimah berkaitan dengan beberapa persoalan yang kadang-kadang kita malu nak tanya. Tapi itu adalah salah satu daripada perkara yang penting untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Jadi saya katakan kalau ada di kalangan kita yang nak tanya, yang rasa benda ni terlalu simple, tak ada masalah. Kadang-kadang semua pakat tak tahu, tapi malu, segan. Bila kita memberikan, kita tanya dalam, walaupun indirectly, kita beri ilmu pada orang, Allah berikan kita pahala, insya-Allah. Okey?
Ustaz, macam mana saya nampak Quran begini? Kenapa beza huruf dia? Kenapa beza cara baca dia? Ada yang baca Quran Uzra bin Nas, ada Quran Uzra bin Nis, ada baca Wadduha, ada Wadduhi. Kenapa itu berlaku? Saya ada baca begini. Tak ada masalah. InsyaAllah kita memperbanyakkan ilmu. Okay. Dan kita menyambung dalam ayat yang ketiga dalam suratul Hasyr. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati 'adzabun nar. Allah menyatakan, sekiranya jika tidaklah kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Allah tujukan ayat ini kepada kelompok ataupun orang-orang Yahudi yang Allah kata, kalaulah Allah tidak menetapkan mereka ini dihalau, diusir daripada Madinah, Allah dah hancurkan mereka di bumi. Oleh kerana Allah dah tentukan dia akan keluar daripada Madinah, membersihkan Madinah daripada kekotoran mereka ini, kekotoran akidah mereka, kekotoran kejahatan mereka terhadap Nabi SAW. Allah dah hancurkan mereka. Di antara kebaikan dan keistimewaan Allah beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah tidak mengazab mereka di atas muka bumi. Di zaman nabi-nabi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak hancurkan, Allah hancur atas muka bumi. Kita lihat bagaimana kaum Lut, kaum Nabi Allah Saleh. Okey? Dan yang selain daripada itu yang Allah berikan, teruskan tanpa Allah tangguhkan di akhirat. Tetapi Allah kata, dan bagi mereka azab neraka di akhirat. Allah halau mereka, mereka terpaksa keluar daripada kampung halaman. Allah beri lagi kepada dia azab di akhirat nanti. Apabila Allah berikan azab di akhirat, ia bukan satu perkara yang boleh kita tanggung, Okey? Seterusnya Allah menyatakan dalam ayat yang keempat, dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Di dalam rahmat Allah yang selalu kita bincang, rahmat Allah yang terlalu luas kepada kita, kita menjadi orang yang melawan Allah dan Rasul. Di sini kita boleh katakan bahawa ia turun kepada Yahudi yang cuba untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan apa yang berlaku, mereka cuba untuk menggagalkan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang apakah cara kita melawan Allah? Adakah kita buat kekuatan ketenteraan kita nak lawan Allah? Tak ada. Tetapi apabila kita melakukan sesuatu yang menyanggahi arahan Allah dan juga arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila saya dan sahabat-sahabat sekalian melakukan satu maksiat, Allah suruh sesuatu kepada kita, Allah suruh kita salat, kita tak salat. Apakah maksud? Apakah kita cuba imply daripada apa yang Allah Ta'ala, daripada perbuatan kita? Kita katakan bahawa hukum engkau wahai Allah, arahan engkau wahai Allah tak valid untuk aku. Contoh, kita sebagai majikan ataupun kita sebagai bos, kita arahkan pekerja kita, hang buat benda ni. Apabila kita tengok selepas daripada 2 jam dia tak buat langsung, apa yang kita rasa? Dia cuba nak melawan kita, dia cuba nak menjadi bos. Sedangkan apabila kita adalah pekerja, kita kena taat. Selama mana tidak melampaui arahan Allah dan Rasul, kita kena taat arahan daripada orang atasan kita. Begitu juga kita deal dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kata begini, kita memilih untuk melakukan perkara yang kedua dan ketiga. Ini bermaksud kita juga dalam bahasa yang lain, secara tidak langsung kita sedang melawan Allah dan Rasul. Inilah
yang sebenarnya apa yang kita katakan sebagai salah satu cara kita hendak melawan Allah dan Rasul. Okey. Dan Allah kata, "Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab." Dan sesiapa yang melawan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya balasan dia terlalu perit. Kita mempunyai maklumat bagaimana Allah Azza wa Jalla akan menyeksa kita. Bahkan di dalam kubur ataupun bahkan di dalam soal kita dengan malaikat Munkar dan Nakir nanti, kita dah tahu. Berbeza kalau kata kita ada peperiksaan. Apabila kita ada exam dan kemudian kita bocor rahsia. Betapalah benda itu menggembirakan kita. Dapat soalan-soalan rahsia pun dah malam tak tidur. Dah buat semua, segalanya lah kita hafal. Okey? Tetapi bagaimana dengan akhirat? Allah dah bagi tahu sebab kita dan apakah kita akan kena daripada kesalahan yang kita buat. Allah kata fa innallaha syadidul iqab. Allah kata ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah wa liyukhziyal fasiqin. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya atau di atas pokoknya, bermaksud pohon kurma milik musuh, menurut kepentingan dan siasat perang yang ditebang ataupun dibiarkan tumbuh, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Maksud dia apa? Di dalam peperangan Bani Nadir, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi ke Bani Nadir, ke perkampungan Bani Nadir daripada Madinah. Para sahabat bergerak nak masuk. Dan Bani Nadir ini adalah di antara orang yang mempunyai kebun-kebun kurma yang banyak. Dia sebelum untuk sampai dia di tengah-tengah kebun kurma. Okey, dia buat sebagai contoh, rumah dia berada mungkin di dalam taman lah konon. Okey, jadi apabila nak masuk serang, umat Islam berkumpul di luar. Itu cara Islam. Dia duduk luar dan dia hantar utusan. Wahai Bani Nadir, Yahudi masuk Islam, taat kepada kami atau engkau lari. Pergi keluar daripada Madinah. Dan mereka sombong dan dia nak tahankan perkampungan ini. Dan Nabi SAW nak serang, tak boleh. Apabila dia berada di dalam, so bila kita nak masuk tu dalam keadaan semak, orang daripada tengah akan nampak kita gerak. So bila-bila sahaja dia boleh serang kita, sama ada dengan anak panah ke dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, untuk buang semak sama tu kita kena buat apa? Kita kena tebang. Kena clearkan sebelum untuk sampai ke kubu musuh. Tetapi Nabi SAW memberikan amaran supaya pemimpin ataupun jaish, tentera-tentera Islam tidak boleh menghancurkan tanaman. Sebab itu selepas daripada mereka hancurkan, kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan Muhammad kata tak boleh hancurkan tanaman, tapi dia suruh hancur ataupun dia hancurkan tanaman. Sebab Nabi SAW memberikan arahan supaya potong semua pokok untuk sampai kepada kubu Bani Nadir. Dan Allah turunkan ayat ini. Allah kata ma qata'tum min linatin, apa saja kamu tebang daripada pohon kurma milik orang-orang kafir. Kerana ini bukan kita yang diharamkan. Kita pilih perang, kita perang mempertahankan Islam, negara Islam, bukan kita pergi serang orang. Kita pergi pertahan. Peperangan di dalam Islam tidak berlaku kerana kita dahagakan darah. Tak. Islam tidak ada sejarah Islam. Islam pergi nak menawan ataupun hendak menakluk, sebab itu dinamakan pembukaan. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Apa yang berlaku, Islam perlu masuk ke dalam ataupun datang untuk berdakwah. Sebagai contoh, pernah berlaku di Afghanistan. Ketika zaman Sayyiduna Umar Abdul Aziz, tentera Islam pergi ke Afghanistan, nak masuk. Apabila nak masuk tadi, mereka tahu Afghanistan ini mempunyai sejarah, bila sahaja tentera penakluk masuk, dia akan hancurkan negara. Bagi contoh, kita nak
kalau kita lihat peperangan dalam filem dan sebagainya, dia datang, dia hancurkan tempat. Okey? Manalah Rom ke Parsi ke, kita tengok cerita macam-macam lah. Zaman Roman dan sebagainya, dia akan datang, dia buatlah apa saja, dia bakar semua bangunan-bangunan, dia bunuh laki budak ke, laki ke, perempuan, anak-anak, semuanya dia bunuh. Apa yang berlaku Afghanistan ketika itu, rakyat dia nampak. Apabila kita benarkan ataupun kita nampak mana-mana tentera nak masuk, perangai mereka sama, tak berubah. Mereka akan bunuh kita, dia akan hancurkan. Jadi apa yang berlaku apabila katakan dia nak masuk tadi, kalau katakan Islam nak dakwah, mereka tahu je tentera nak masuk, dia akan kosongkan negara. Jadi bila dia kosongkan negara, dakwah apa yang kita nak buat? Jadi ketika itu ketua panglima tentera Islam kata kita ambil keputusan, kita masuk senyap-senyap. Ketika itu zaman Umar Abdul Aziz, dia masuk senyap-senyap, dia dah berada dalam. Apa yang berlaku besok pagi, dia bangkit subuh, tengok dah ada tentera. Tentera pula baik. Tentera pula baik. Bagi mereka makan, dakwah dan sebagainya, sehinggalah Afghanistan menjadi sebuah negara Islam. Okey. Dan setelah mereka belajar, dia belajar kuliah dan sebagainya, Nabi SAW mengajar dalam hadis, Nabi kata, iqamat hujjah, mesti diberikan dakwah dahulu. Bermaksud bila kita nak masuk satu negara, kita hantarkan wakil, kata kami nak masuk negara ini, nak berdakwah Islam. Kami tak nak ambil pemerintahan, kita masuk dakwah Islam. Kalau dia bagi ruang, masuk dakwah Islam. Kalau tak bagi, kita mesti masuk. Kalau dia lawan, kita pertahan diri. Berlaku pertempuran kerana mempertahankan diri untuk masuk dakwah. You nak kafir-kafir, tapi beri ruang untuk kami jelaskan Islam. Zaman dahulu bila Islam masuk, dia akan cuba mencabar agama rasmi, Kristian ke, Hindu ke dan sebagainya. Jadi bila Islam masuk, Islam kata kami nak masuk, kami tak nak memerintah dahulu. Kita masuk untuk dakwah. Bila masuk untuk dakwah, akan berlaku pertembungan agama rasmi kerajaan dan juga Islam. Ketika itu berlaku pertembungan pertempuran. Dan Islam tidak membenarkan kita masuk saja-saja nak serang. Itu haram. Okey? Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Setelah mereka belajar, apabila kita duduk dalam negara Islam sekalipun, tentu ada orang juga iri hati. Ataupun ada yang mungkin untuk persoalkan itu dan ini. Mereka bangkit dan menyatakan, dulu masa kamu masuk tentera Islam, kamu tak buat benda ni. Nampak kan? Sebab dia dulu bukan kerana dia nak melanggar arahan Nabi, tak. Tapi oleh kerana dia tahu tabiat tempat Afghanistan itu, bila masuk je tentera, nampak aja tentera, baik ke jahat ke, asal nampak kelibat tentera, mereka akan kosongkan negara. Mereka akan lari. Sebab itu perangai jahat tentera-tentera penakluk. Jadi bila dia kata, dulu kau masuk, kau tak kata apa, tak dakwah, tak minta izin pun masuk. Jadi kami nak hantar satu surat pergi kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah, apakah hukuman terhadap perbuatan kau? Sebab Nabi SAW arahkan benda ni. Maka mereka hantarlah satu utusan pergi ke Madinah, daripada Afghanistan pergi ke Madinah. Sampailah dia sampai ke Madinah, dia tanya, Aina bait Amirul Mukminin? Atau aina baita Khalifah Umar Abdul Aziz? Mana rumah Khalifah Umar Abdul Aziz? Jadi bila dia kata, tu hujung rumah ni. Dia kata, apa jangan main dengan aku datang main jauh ni. Kata, hujung rumah tu sekali Khalifah Umar Abdul Aziz. Rumahnya tak berpintu. Okay? Dia bukan macam kita ada pintu, tak. Dia ada tutup tirai sahaja. Sebab tu rumah baginda Nabi SAW, kata Al-Imam Hasanul Basri, ketika dia kecil, dia selalu berlegar di rumah Nabi. Dia kata, aku berdiri, ketika tu dia kecil, aku dapat pegang sakaf. Apa sakaf ni? Atap rumah baginda Nabi SAW. Betapa kecilnya rumah Nabi. Umar Abdul Aziz ketika dia sampai, dia berikan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Khalifah. Waalaikumsalam. Kemudian dia selak, dia nampak Umar Abdul Aziz sedang penuh tangan dia dengan tepung. Dia sedang berada di sisi isteri, dia sedang mengguli tepung.
si Fatimah. Istrinya Fatimah bintu Abdul Malik. Okey. Dia apa? Dia tengah uli tepung. Dia khalifah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan manusia terbaik wa khairukum khairum min ahli. Sebaik-sebaik daripada kamu, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia. Kita jangan dengan kawan-kawan kita boleh baik, tapi dengan family, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan ayah, dengan ibu kita berbeza. Kita boleh gelak ketawa dengan kawan-kawan, tapi tidak dengan ibu dan ayah, tidak dengan adik-beradik, tidak dengan isteri. Okey. Jadi ini Nabi SAW sendiri, Aisyah Nabi SAW dalam satu kisah yang kita akan sebut kisah nanti. Dan apabila Umar Abdul Aziz ni tadi, saya takut saya masuk tu habis hilang. Okey, jadi Umar Abdul Aziz ni bila dia keluar dengan penuh tangan dia dengan tepung, tengah uli dengan isteri dia, tengah uli untuk buat roti. Jadi dia kata, ya Amirul Mukminin. Ni sekarang dia ceritalah. Depa masuk dulu, dia tak bagi salam, dia tak minta kebenaran, dia tak dakwah. Pagi-pagi tutup kami mangkit tidur, tengok depa dah ada. Tak buat jahat pun. Dia kata tapi dia tak buat satu proses ni tadi. Umar Abdul Aziz dengan dia bersihkan tangan dia panggil pembantu dia, ambil cop mohor aku. Ambil dah satu kertas saja, dia cop dia tangan, dia tulis sikit. Dia kata, ampi bagi pada qadi besar negara kau, qadi muslimin ketika itu. Dia bawa balik, orang tanya dia. Dia sampai di Afghanistan. Wakil utusan ni dia kata, macam mana jumpa Amirul Mukminin? Depa bawa main aku. Dia tengok khalifah, sebab semua orang tahu zaman tersebut sampai zaman lah, nak tengok kehebatan pemimpin macam mana? Kereta besar, rumah besar, pakaian hebat, bini hebat, bini besar dan sebagainya. Okay? Jadi itu yang menggambarkan. Kita kalau tengok apabila orang datang atau pemimpin-pemimpin kita datang ataupun pemimpin umat Islam datang, apa dia? Kehebatan dia. Ada pemimpin Arab daripada dia celik sampai dia tidur balik, hidup dia berjumlah pengurusan dia satu hari $1 million. Satu hari. Daripada dia celik mata, dia makan ke, dia minum ke, dia pakai baju, keseluruhannya satu hari $1 million. Bayangkan. Tapi Umar Abdul Aziz dia cop, dia tulis dan sebagainya, sampai dia berikan kepada qadi. Bila qadi baca, qadi panggil ketua panglima tentera Islam ketika itu, dibicarakan di mahkamah Islam. Qadi ataupun hakim negara tersebut, hakim umat Islam, panggil ketua panglima tentera Islam masuk ke mahkamah, dibicarakan di hadapan rakyat. Dia kata, betul kau buat ini, menyanggahi apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Dia kata, ya. Tapi kami sekarang-sekarang, dia bagi alasan. Dia kata, tidak ada alasan untuk meninggalkan ataupun tidak melaksanakan apa yang Rasul SAW arahkan. Ini adalah arahan Nabi. Jadi dia kata, memang kami salah kalau begitu. Oleh itu, aku dengan kuasa sebagai hakim mengarahkan keseluruhan tentera Islam mengosongkan Afghanistan sebelum sampai subuh besok pagi. Besok pagi ketua panglima tentera arahkan semua sebelum subuh. Mereka keluar daripada Afghanistan dan berada di border, di sempadan, memulakan kembali dakwah. Rakyat Afghanistan ketika itu mengalu-alukan kemasukan mereka dengan linangan air mata. Betapa adilnya kehakiman Islam ketika itu. Mereka masuk kembali. Dia mulakan balik, wahai rakyat, kami menyeru engkau kepada Islam dan sebagainya. Baru mereka masuk, memenuhi tuntutan arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay? Jadi bila begitu Nabi SAW arahkan supaya jangan potong. Tetapi dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam arah supaya potong kerana dia tahu Yahudi ni memang cerdik. Yahudi sampai sekarang pun kita tahu cerdik. Secerdik-cerdik manusia dia lah. Okay? Jadi apa berlaku sampai ketika dia tahu dia akan diserang. Dia memang penyakit, buat masalah. Dia tahu dia akan buat masalah ke orang. Ada orang yang cerdik pandai akan mula serang dia balik. Jadi dia awal-awal dia buat benteng semula jadi dia tadi. Dan dia tahu Islam tak akan langgar janji.
Islam tidak akan langgar arahan Allah. Jadi apabila arahan tersebut tidak boleh potong, dia fikir kita tak akan potong. Tapi Nabi SAW tahu benda tersebut dan Allah izinkan daripada langit, mereka potong. Dan akhir sekali mereka terpaksa dihalang daripada mati. Okay? Dalam kisah yang tadi saya katakan, bagaimana kita melihat kepimpinan umat Islam, perlu kukuh macam ni. Kita melihat, saya tertarik dan juga kadang-kadang bermasalah bila setengah daripada kita sebagai Muslim terlalu takut dengan gerakan Yahudi yang dinamakan sebagai Freemason. Orang kata berpusat yang paling besar adalah di London. Ada pihak jumpa saya beberapa tahun lepas, dia kata dia nampak beberapa orang antaranya Muslim di London meeting antara Freemason dan sebagainya. Cuma dia nak cuba kita kempen tentang what we call sebagai link network dia, bagaimana besarnya mereka di dunia ini. Saya lebih kepada satu tindakan yang perlu kita fikir. Kita terlalu fobia dengan Freemason, sedangkan kita tak contohi bagaimana Freemason bergerak. Dia support each other, support secara ekonomi, secara ketenteraan, tapi kita tak. Kita bergaduh. Syria, presiden bunuh rakyat sendiri, tembak rakyat sendiri, hancurkan masjid sendiri. Kerana apa? Bashar al-Assad adalah Syiah. Okay. Bashar al-Assad adalah keluarga Alawiyin yang mendakwa dia daripada Nabi, dan dia mengatakan dia ahli bait, dan mereka tergolong daripada Syiah. InsyaAllah kita akan tunjukkan bagaimana mufti dia sampailah, okay, yang masih mendukung dia menghalalkan pembunuhan rakyat. Dalam insyaAllah, sebab kita akan buat untuk next Tuesday adalah bukan macam kuliah hari ni, lebih kepada circle. Kita tanya, kita kongsi, kita akan ada lebih pada video. Kita berikan, kita tak judge, kita tengok pada anda, pada sahabat-sahabat sekalian, apa bukti dia. Bagaimana salat dia. Dia kunut dia setiap kali salat. Okay, dia kunut dia setiap kali salat. Salat dia ada 3 sahaja. Subuh, Zuhur dengan Asar memang jamak, Maghrib dengan Isyak memang jamak. Bukan kerana kemudian memang itu agama dia. Okay, tengok salah satu daripada ulama dia terbesar dia di Iran, ataupun di Iran, yang boleh cakap Arab sikit, ketika dia rukuk dia akan bangkit, dia akan kunut. Kunut dia kita baca, kita mohon pada Allah kebaikan kita, rahmat Allah, keampunan dan sebagainya. Tak. Kunut dia, ya Allah, Engkau laknatlah Aisyah, Engkau laknatlah Abu Bakar, Engkau laknatlah Umar, Kau hancurkan, masukkanlah berhala-berhala ini. Dikatakan Abu Bakar dengan Umar ni adalah berhala Arab. Okey, doa-doa dia semua mencaci maki para sahabat. Kita tidak bercakap kerana sentimen kita terhadap dia, tetapi kerana fakta dia memang jahat. Lepas tu kita akan lihat adakah dia agama ataupun mazhab. Kita tak akan bagi jawapan, kita sendiri nilai berdasarkan bukti. Saya ada buku-buku dia tebal begini, tapi di Malaysia tak bawa sebab dia memang, kalau kata saya bawa mau separuh daripada luggage kita lah. Dia punya buku tu memang pada buku asal dia, sama ada buku dalam bahasa Parsi, dalam bahasa Urdu atau dalam bahasa Arab. Kita kata ini akidah dia, rujukan dia muka surat sekian. Buku-buku dia tebal kurang macam ni. Okay. Dan InsyaAllah dengan tak adanya benda tu, kita bawa pada video yang kita boleh baca sendiri, kita boleh tengok dan juga tonton sendiri apakah sendiri Syiah, bagaimanakah perangai dia. Okay. Dan Nabi SAW mengarahkan kepada pemimpin umat Islam menjadi yang terbaik dan cerdik macam Nabi SAW. Sebab itu saya sebutkan dalam kisah tadi, antara salah satu, apabila kita mampu membina seorang kepimpinan itu, ataupun orang yang berada di atas kepimpinan itu, akan mempunyai kepimpinan yang terbaik bila ada dalam rumah dia sendiri. Okay? Sebab itu kita takkan jumpa satu orang yang hebat dalam kepimpinan dia, melainkan dalam rumah dia Allah beri rezekikan kebaikan. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, para sahabat, para ulama salaf, antara orang yang paling baik dia di antara keluarga, di antara ahli keluarga dia. Nabi SAW dalam hadis yang banyak, sebagai contoh, Nabi ada isteri-isteri yang ramai. Adakah Nabi ada di antara kita tahu perkahwinan
Sekarang ini bukan perkahwinan untuk long term. Okey? Ada satu kes, dia jumpa, dia bergaduh dengan bini dia. Dia jumpa dengan kita dan dia kata, sabar. Sebab bila benda ini kita perlu lari daripada pusat panas dia. Okey, maksudnya ketika itu kita kata pusat bergaduh tu adalah titik panas dia adalah di antara kita dengan isteri sebagai contoh. Bila berlaku benda tersebut, larikan daripada punca tersebut. Dia seorang suami marah ada berlaku, dia tak tahu kerana apa, keluar daripada tempat tersebut. Sama ada salat ke, dia baring ke, dia mandi, hilangkan benda. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi ajar. Jadi sekarang ni bila Alhamdulillah Nabi SAW minta supaya kita kahwin muda, tetapi ia berbeza daripada dahulu. Nasihat saya bila orang kata, saya tertarik dengan antara Ustaz ada salah satu daripada pandangan Ustaz Hasrizal Saiful Islam, dia kata jangan kahwin terlalu awal, jangan kahwin terlalu lambat, sedang-sedang. Dia yang kata bila kadang-kadang terlalu awal, betul kadang-kadang dia kata dia sedia, tetapi kematangan memainkan peranan juga. Dan bila sampai, dia kata isteri dia buat hal dan mereka bergaduh. Bergaduhlah tambah. Dia mula bila gaduh ni, benda yang tak patut naik dia naik. Abang tak pernah bagi saya apa pun, sedangkan banyak lah. Okay? Jadi benda tu yang menyebabkan yang ni nak akan jawab pula. Okay? Dia lepas tu mula pula kan besok gaduh lagi. Kata abang, kalau abang jantan, talakkan saya. Berlaku. Sampai dia kata, Ustaz, kalau Ustaz kena macam tu, Ustaz rasa apa? Saya talaklah dia Ustaz. Hari dah talak 1. 3 hari lepas tu dah memang talak 3 habis. Senang. Okay? Sebab apa? Apabila dia deal dengan keluarga, ia bukan deal dengan apa yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW. Kurangnya komunikasi. Kerana Nabi SAW dengan isteri-isteri Nabi, bagaimana Nabi buat? Satu hari Ummu Salamah ni dia tua. Pada hari giliran Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, muda, isteri Rasulullah yang muda, yang antara yang paling cantik, Nabi panggil kemerah-merahan kerana muka dia merah. Apa yang berlaku? Satu hari tu Ummu Salamah terasa nak buat masakan untuk Nabi, tapi hari tu hari Aisyah. Dia buat juga masak. Dia ambil satu dulang, dia panggil dia punya pembantu, kau hantar dia kepada rumah Aisyah. Nabi kat sana. Aku nak rasa Nabi rasa makanan aku. Sampai dia ambil. Ini jangan kata isteri Nabi, siapa-siapa pun. Sebab isteri Nabi, walaupun dia isteri Nabi, dia tetap manusia. Dia hantarnya pembantu tu masuk ke rumah Nabi. Dia dipanggil ya Rasulullah, ini daripada Ummu Salamah. Nabi ambil hidangan tersebut. Aisyah keluar tunduk muka. Ummu Salamah, dia macam memberontak sehinggalah tangan dia terpukul. Dulang tersebut jatuh. Dia kata, Ummu Salamah, apa dia nak buat ni? Hari aku pun dia nak kacau. Okay? Nabi SAW diam. Sehinggalah hilangnya kemarahan Aisyah. Nabi kata, ya Aisyah, engkau ada dulang tak untuk makan aku? Dia kata ada. Bawa mai keluar. Dia keluarkan, Nabi ambil, Nabi berikan kepada pembantu, balas balik ini kepada Ummu Salamah. Nabi kutip balik, Nabi makan apa yang Ummu Salamah masak bersama dengan Aisyah. Selesai. Tapi kalau kita dah lama kaki tangan semua naik. Okay? Tapi Nabi SAW tahu itu adalah perangai dia. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata khuliqatil mar'atu min ad-dhila'. Dijadikan, diciptakan perempuan itu daripada tulang rusuk. Okey, lepas tu orang kata tulang rusuk lelaki kurang satu. Bukan ni, bukan kita, bukan kami yang lelaki ni kurang. Ni Nabi Allah Adam saja. Dia kata, kira 1, 2, 3 sama Ustaz. Hadis ni palsu. Siapa kata hadis tu palsu? Siapa kata kami ni? Setiap kali kalau kata khuliqatul mar'atu min ad-dhila', setiap kali anak perempuan, kalau dia ada 7 anak semua perempuan, habis dah tulang rusuk ayah dia. Tu zaman Nabi Allah Adam sahaja yang Allah ambil. Khuliqatil mar'atu min ad-dhila', dijadikan perempuan itu daripada tulang rusuk.
para ulama hadis berbincang adakah memang diambil tulang rusuk atau digambarkan dia punya perangai dia tu bengkok. Okey, Nabi kata kalau engkau jangan, Nabi kata fastamti' biha, engkau nikmatilah sifat perempuan itu dalam keadaan dia bengkok. Ada yang kata memang daripada tulang rusuk, ada yang kata daripada bengkok. Yang secara umum dia perangai dia ataupun sifat perempuan itu dia takkan apa, kalau kita kata dia mengada-ngada, itulah perempuan. Sikit dia nak itu, sikit dia nak itu, perempuan. Nabi kata apa, layanlah dia dengan sifat bengkok dia tu tadi. Nabi kata kalau engkau luruskan, jangan engkau luruskan. Sekiranya engkau luruskan dia, ia akan patah, dan patah itu bermaksud talak. Kita cuba jadikan isteri kita tentera. Kok perangai kita marah, tahan air mata. Kalau kita marah dia mula merajuk. Kita marah dia mula menangis. Kan itu yang menyempurnakan lelaki yang straight ataupun it's not straight yang okay? Lelaki yang agak keras, okay, untuk membimbing dia. Jadi apabila Nabi SAW kata ia menyempurnakan kehidupan seorang lelaki. Jadi layanlah, Nabi kata jangan luruskan. Kalau kau luruskan kau akan talak. Kita takkan mampu. Lelaki takkan mampu untuk luruskan dia. Cuma perbaiki kekurangan dan juga kawal yang terlampau lebih-lebih ke. Okay, tapi jangan luruskan. Yalah, kalau katakan kita, kalau kita nak luruskan, kita marah isteri kita, kemudian dia kata apa, kalau nak jantan turun bawah, kita gaduh. Mampu kita. Kita tegur si kita, apa buat macam ni? Depan kita sekali. Mampu lah macam tu, ada bini macam tu. Bila kita marah, dia mulalah menangis, dia mulalah merajuk. Kita time give and take lah. Bila dia marah, kita pujuk. Itu yang dinamakan apa yang Nabi SAW kata, jangan luruskan. Cuba tanya mana agama yang ada mempunyai sifat begini, yang mempunyai ajaran sebegini. Islam satu-satunya. Nabi SAW tak pernah belajar psikologi ke? Tak pernah. Tapi Nabi SAW diberikan wahyu, ini yang Allah ajar. Sifat ini yang Allah berikan, deal dengan isteri dia. Tapi sampai satu tahap ada Nabi SAW marah, ada Nabi naikkan suara. Mungkin ada kadang-kadang Nabi SAW boykot semua. Okay, jadi apabila perempuan ni, dia kalau katakan dia dah berkahwin, suami dia tak balik satu malam, dia tak boleh tidur. Sama ada dia tak tahu suami dia buat apa, ataupun suami dia marah, dia tak balik. Okay, even kalau balik tak tidur sekatil, duduk luar pada rumah, duduk luar daripada bilik. Jangan luar rumah, nak tidur mana? Luar pada bilik. Dia dah tak boleh. Sebab tu Nabi SAW kata pisahkan dahulu tempat tidur. Tapi kalau ada perempuan yang dia boleh relax lagi, tu memang perempuan luar biasa. Okay, dan kemudian Nabi kata pukul yang tidak mencederakan. Dalam riwayat kata pada bawah tapak kaki. Okay. Perempuan ni dia bukan kita pukul kita balun macam lelaki dah. Dia pukul tu dia tak rasa apa pada badan, dia rasa lebih pada hati. Kita selama ni selalu duk puji-puja dan dipukul, cubit kan, dia sikit itu je pun. Kalau kata sikit sindir dia pun dia dah mula apa, ratu air mata jadi. Begitulah Islam mengajar. Apabila pembinaan keluarga, deal suami dengan isteri, suami ataupun ayah dengan anak. Lihat bagaimana Nabi SAW di dalam masjid, anak-anak kecil Nabi ataupun cucu-cucu Nabi, salatnya Nabi angkat untuk memberikan gambaran hidup ataupun tempat nak main mana? Masjid. Apa-apa jiwa mereka daripada kecil terikat dengan masjid. Kita tak. Budak tu tak sampai lagi masuk masjid, hampa masuk masjid, hampa busy, hampa tahu aku buat macam mana, sunat semua kali. Jadi bila nak datang masjid dia jadi tak mesra. Memang betul lah budak datang masjid bising. Kalau bapak budak datang masjid duk berlari apa semua, itu yang bermasalah. That's why kalau kita salat, anak budak kecil kat tepi, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang dia bising kat belakang, kadang dia nangis nak sekali dengan mak dia ke, dengan ayah dia ke. So kalau kita sebagai ayah ataupun ibu salat, anak ada sikit nak bergerak, kita pegang, tak ada masalah. Bahkan kita ambil. Sebab apa? Nabi SAW buat. So bila dapat bapak dia di tepi, dia tahu bapak dia akan tegur dia.
Jadi dia jaga akhlak, dia jaga adab di dalam masjid. Dia bising kita boleh kata, tak boleh menjerit dalam masjid, mengganggu orang sedang salat. Kita berikan ajaran. Kalau dia kat belakang macam mana? Kalau macam semai jemaah kan ada saf belakang, saf kat kanan dengan saf orang dewasa. Kalau situ tak putus ke saf jemaah. Pertama, yang membezakan saf budak dengan saf orang dewasa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, dan hadis itu dhaif. Hadis itu tidak boleh dijadikan hujjah untuk memisahkan antara budak dan juga orang dewasa. Kadang budak tu dah masuk saf depan, kita duduk lambat, hang belakang, budak depan. Hang lambat belakang lah. Hang belakang, dah lambat belakang lah. Budak tu datang awal. Sedangkan Nabi SAW dan Allah memberikan ganjaran orang yang besar yang merebut saf yang paling depan. Kita nak buat kuasa veto apa pula? Siapa pula bagi? Putus tak? Kenapa putus? Kata oh nanti putus saf lah. Siapa kata putus saf? Orang yang melakukan pertama bukan sahaja putus saf, dia pegang angkat budak tu sekali. Nabi SAW. Okey? Nabi tengah sujud, para sahabat agak ada angkat kepala tengok pasal apa lama sangat. Rupanya cucu-cucu dia main belakang dah. Naik atas, turun bawah. Nabi takut Nabi bangkit, sekali jatuh terpelentang. Nabi sujud, Nabi tunggu dia habis baru Nabi naik. Kalau kita tahulah tu hang buat puasa ini. Tapi tak Nabi. Tidak Nabi. Bagaimana pembinaan ini bermula daripada kecil. Jadi bila orang first line dekat konsert ke apa sebagainya, jangan marah dia. Sebab orang agama yang menjauhkan dia daripada masjid. Nampak budak kecil, jom duduk sekali. Bagi dia, berikan dia. Kadang-kadang orang muda, saya sebut kepada banyak ahli jawatan kuasa, tapi mereka tak nak, sebab yang lawan nanti lari pada budak-budak muda. Dia tak berfikir terhadap kesinambungan survival agama. Awak akan mati. Okey? Jangan begitu ego dengan tempat ni, tak buat ke mana. Kalau dia berikan ruang untuk membangunkan, selama mana budak tu boleh berbakti kepada agama, kau dapat pahala. Okey? Sebab kadang-kadang saya cakap begitu kasar kepada orang ni yang memang budak-budak kesian, kadang-kadang kena marah, kena maki. Okey, jadi bila budak ni kita berikan dia tanggungjawab. Budak muda kadang-kadang umur 10 tahun, 15 tahun. Janganlah bagi membantu Bilal dia jadi muazzin. Kadang suara muazzin pun dah sayup-sayup kedengaran dah. Mic dah volume paling maksimum dah, pun tak keluar suara dia. Budak muda ramai. Bagi dia lagi segar. Kita tak kata turun-turun, tak. You jadi mentor. Okay, macam ni bila apa semua, bila dah tengok orang semua dah relax, baru untuk qamat. Kalau ada orang bagi salat macam mana, dia jadi mentor. Nabi SAW di Madinah, Nabi duduk dalam masjid, Bilal sedang azan. Ada seorang budak lelaki, remaja, dia pergi ajuk. Biasalah, bukan zaman kita je. Zaman Nabi bukan jahat lah, nakal. Zaman Nabi pun ada nakal. Bila azan kat luar, kat dalam, kat luar pun dia pun Allah Akbar, ataupun macam tu lah bagi contoh kita. Dia cuba nak mengajuk, Nabi panggil. Nabi tak pelangkung dia. Nabi kata, sedap aja, sedap azan. Nabi hantar dia menjadi muazzin di Makkah. Nabi hantar kepada wilayah-wilayah Islam, dia jadi muazzin. Nabi dengar suara dia bagus. Dia selalu ajuk Bilal. Lama-lama kita tak suka satu lagu. Okey, sebenarnya lagu saya maki, benci gila lagu ni. Lama-lama kita jadi biasa. Sebab bila dia ajuk Bilal, lama-lama dia ikut cara Bilal. Jadi dia bagus. Nabi hantar dia. Bukan kita mulakan untuk meraihkan budak-budak. Nabi SAW dah mulakan. Okey. Jadi kehebatan kita adalah bermula daripada bawah, daripada mula lahirnya seorang budak. Kita kalau kata dah umur 15 tahun ataupun dah umur 10 tahun, 20, 30 tahun, kita dah ada ego kita sendiri. Susah nak lentur. Kita sebut dalam suratul Buruj dahulu, kenapa adanya satu budak lelaki yang dibunuh. Okey? Kerana menjadi asalnya supaya belajar sihir, dia menjadi antara seorang yang mendakwah Islam.
Dan disebutkan sebagai ghulam. Ghulam ni budak umur belasan tahun. Kerana apa? Dia masih muda. Dia belajar, dia ajar benda tersebut menyebabkan dia fresh otak dia. Dan dia akan cari satu benda baru macam nak memperbaiki, mempertajamkan ilmu dia. That's why kita nak jadikan orang yang pandai, terutama dalam agama. Bukan macam dahulu. Tengok anak tak boleh pergi. Saya pernah depan saya muka kawan saya yang tak boleh belajar sekolah menengah, sekolah rendah kebangsaan tak boleh, sekolah agama pun tak boleh. Bapak dia imam kampung saya. Dia kata, dia cakap kat ayah saya ada depan. Dia kata anak saya ni tak boleh pergi lah. Dan tak belajar pondok lah, belajar agama lah. Untuk belajar agama dia deal dengan fakta dan perasaan orang. Kita, you belajar perubatan ke, you campur lah apa segala, farmasis ke dan sebagainya, you campur, you deal dengan objek. Okay? Kalau katakan you deal dengan passion sekalipun, you tak deal dengan kadang-kadang selain mungkin daripada yang bersifat kejiwaan ke, nak belah ataupun nak lapah badan dia sekalipun, you tak pergi pada perasaan dia, pergi pada condition badan dia. Tapi dakwah nak sampai, nak convince dia tentang agama, you terpaksa adanya ilmu agama dan cara nak dakwah dia. Dia memerlukan orang yang mempunyai akal yang tinggi, kekuatan ketajaman IQ, bagaimana dia boleh tarik dia supaya tahu Islam, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita akan lihat sezaman ini lahir kelompok-kelompok orang. Kita terlalu banyak, kita dah terlalu haru dengan kelompok ustaz yang terlalu ramai, tapi tak memberikan manfaat. Berapa ribu ustaz yang keluar daripada negara Arab. Kenapa masih ada lagi masalah murtad yang diwar-war konon berpuluh-puluh ribu? Kita bukan sahaja menyatakan adanya orang murtad, tetapi kita sedang menyatakan bahawa agama ini tidak efektif dan agama ini tidak menyelesaikan masalah umat. Kita lah negara yang paling banyak kemiskinan. Sebab apa? Orang yang menguruskan agama bukan orang yang cerdik. Tak, maaf saya katakan. Dia balik, dia keluar bahasa Arab pun kadang tak tahu, dia belajar agama pun tak tahu. Zakat kepada orang bukan Islam boleh tak? Tak boleh. Tapi orang mu'allaf boleh tak? Mu'allaf tu maksud dia apa? Orang baru masuk Islam. Tak. Mu'allaf adalah orang yang cenderung hatinya kepada Islam, means dia belum masuk Islam. Jiran kita dah mu'allaf, dah masuk, saudara baru sudah 30 tahun lepas, kita baru umur 20 tahun. Kita tak mu'allaf, dia mu'allaf. Sedangkan dia Islam lebih lama pada kita. Dia adalah saudara Islam kita. Tak ada kalau kata dia utara maklum. Okey? Kata orang tu mu'allaf. Mu'allafat qulubuhum, ataupun orang yang jiwa mereka yang nak dekat dengan Islam, dibenarkan, diberikan zakat supaya dia dekat dengan Islam. Islam menjaga kebajikan dia. Itu peranan. Tapi bila sampai kita, orang kafir tak boleh. Mu'allaf ni orang baru masuk Islam. Kita pun tak ada kayu ukur berapa lama dia masuk Islam. 30 tahun pun masuk Islam lagi, baru masuk Islam. 40 tahun baru masuk Islam. Kadang dia lebih cerdik, dia lebih alim, dia lebih saleh daripada kita. Okay? Ini yang menyebabkan orang jauh pada agama. Sebab orang yang menguruskan itu sendiri tidak cerdik. Okay? Dan apabila kita orang lawan kepada Allah, dalam ayat di sini, ataupun Nabi SAW menggambarkan bagaimana kehebatan Nabi menyusun strategi peperangan. Memang tak boleh potong. Tapi kalau macam ni macam mana? Kalau begini macam mana? Saya pernah tengok ada orang buat satu thesis master tentang hadis di kawasan pembelajaran tradisional. Okey. Contoh dia kata kalau kita salat, contoh kita start dalam jam. Kita dalam jam, kita nak salat, kita dah ada wuduk dan sebagainya. Kita tak boleh nak keluar sesuatu terlalu panas atau terlalu sejuk tapi kita dah start jam. Boleh tak masa waktu dah kita tahu sama ada kita boleh lepas atau tidak nak salat dalam kereta. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kerana apa? Kereta itu bersambung dengan tayar dia, adalah tai ayam ke, tai itik dan sebagainya. Kemudian dia kata dulu di kawasan-kawasan pondok tu, yang ini tak boleh pakai. Ia bukan yang wireless lah, dia yang cucuk terus kepada dinding. Sebab apa? Dia kata ada cas sampai ke atas corong tu, adanya tai burung sakit. Dia cas sampai ke sini jadi batal. Saya kata macam mana pula
Kalau kata Tuan Haji menjadi imam, cas lantai itu sampai ke tandas. Oh, tu tak ada cas elektrik. Ada pula zaman Nabi cas elektrik. Ini berlaku. Kawan saya, sahabat saya tulis. Dah master dah. Sehingga kan yang lebih amat tak masuk akal, dia kata lelaki kalau salat wajib pakai adduai. Bergerak 3 kali. Ini tulis fakta. Yang tak faham tak payah. Faham? Itu berlaku. Kerana apa? Adanya orang yang tidak boleh berfikir itu agama ataupun tidak. Ini masalah. Jadi apabila orang tengok kepada Islam, inikah Islam? Saya minggu lepas saya betulkan sunglasses saya hilang, dia punya tepi skru. Pergi salah satu station, satu kedai di Village Arsenal. Dia tanya saya, dia kata daripada Malaysia. Dan dia kata saya buat Islamic Studies di sini. Dan dia kata Islam. Di Malaysia semua temple Hindu ni dihancurkan. Dia Hindu. Semua dah saya tahu akan saya draft ni. Sebab Indra 2 weeks ago dia ada buat talk di SOAS. Oh really? Dia buat SOAS, 2 tokoh dia mengatakan bahawa bagaimana dia dianaktirikan dan juga diseksa di Malaysia. Nak betul saya rasa hancur saya pergi betul kefah. Saya kata bila dia kata, saya kata second richest person dekat Malaysia adalah Hindu. Dia terkejut, ya ke? Kata dia pergi KL dulu, orang kata di sana memang terlalu tidak boleh beragama orang Hindu sebab dia Hindu. Okay? Tapi dia British. Dan dia kata Islam ni suka begini dan begitu. Saya bagi tahu dia. Dan saya terang kat dia. Sehingga kan saya punya servis tu jadi free. Dia kata nice to meet you, just free of charge, kata dia. Dan bila dia bukan cerdik, optician. Okay? Tapi dia still tidak boleh, kerana apa? Kita yang merosakkan wajah agama. Siapa yang buat masalah? Tu orang Islam. Di sini yang buat masalah pun orang Islam. Kita tak bawa wajah agama. Sebab itu kadang-kadang orang melawan Allah. Hari ini kita nampak orang tak suka Islam ke, jangan kita terus pergi. Kadang-kadang dia menjadi mangsa, ataupun mereka tak faham apa yang sebenarnya Islam bawa. Sebagai contoh orang kat Amerika yang duduk yang tak pernah keluar daripada US. Almost 60% daripada Americans tak ada pasport. Jadi dia tak pernah keluar. Dan apabila tak pernah keluar, kalau dia dihidangkan CNN, BBC, confirm lah bagi dia Islam itu teroris. Okay? So adakah macam mana? Sebab kita dia pegang media, sebab kita lemah dalam media. Kita jangan jadi kelompok muslimin yang hanya tahu menyalahkan orang, tidak menyediakan alternatif. Kita tak boleh nak buat media. Kau kaya. Kalau digabungkan semua harta umat Islam, Arab ke tak Arab, duit kita lebih banyak daripada orang bukan Islam. Bahkan kita boleh predict duit kita banyak boleh pergi sampai beratus tahun lagi sebab minyak pada kita. Mana negara umat Islam yang tidak ada minyak? Maksudnya bukanlah keseluruhan secara literal. Hampir 80-90% negara umat Islam ada minyak. Hujung-hujung tengok Brunei pun ada minyak. Malaysia yang kalau kita fikir, sebab kita tahulah proses petroleum tu adalah dengan terpendamnya benda-benda humus dalam hidup. Saya belajar tu. Kalau kita kelas sains, kita belajar. Okay? Dia masuk kat dalam bumi berjuta-juta tahun. Siapa yang hidup kat Malaysia berjuta-juta tahun? Tapi oleh kerana takdir Allah, negara umat Islam ada. Negara umat Islam ada. Bagaimana Thailand? Okay? Ada hujung-hujung kat mana? Kawasan umat Islam. Mana pilah negara-negara Afrika yang teruk tapi dia ada minyak. Sudan. Sebab apa? Kita tak tahu menguruskan, umat Islam tak tahu menguruskan. Resources kita banyak. Kita ada duit tapi kita tak cerdik. Kenapa di antara negara umat Islam tak boleh? Kita kata kita terpaksa bergantung kepada Amerika. Kenapa antara negara umat Islam dalam OIC tak boleh bergerak? Kita ada semua. Pembuatan industri Malaysia kita ada.
Mesir ada buat kereta sebelum Malaysia merdeka lagi. Tapi sampai sekarang Mesir tak pernah maju-maju. Kereta dah itulah dia. Itu sahajalah kereta yang pertama dan terakhir tak silap saya di Natuna Barat. Sampai sekarang lah. Okey. Tapi kita sebuah negara, alhamdulillah, kita menampak satu persatu. Ya, kita ada banyak kekurangan. Tetapi bukan memberikan peluang untuk Israel untuk masuk dengan memberikan kenyataan menyokong Israel. Okey. Jadi ini yang berlaku sesama negara umat Islam perlu kukuh, berpegang sesama sendiri. Percaya antara sama sendiri. Kalau salah satu daripada saya baca antara negara-negara, antara Gulf countries, dia nak buat matuang dia sendiri. Siap semua benda. Terbatal pada tahun 2005. Tahu kenapa? Bergaduh nak pilih nama. Semua proses agreement siap. Nak pilih nama, bergaduh, dia batalkan semua sekali. Nampak betapa bodohnya umat Islam. Dalam sistem pentadbiran, dalam sebenarnya dalam Al-Quran ada cerita like exactly sistem pentadbiran tu memang ada dalam Islam, how Islam. Ataupun macam tafsiran of which ramai antara umat Islam perlu fikir and like macam mungkin tu yang membuatkan ada banyak pendapat. Okay. Different. Pertama, mana-mana pentadbiran sama ada Islam ataupun tidak, dia berkongsi satu value. Al-adalah. Okey, keadilan, kebajikan dan sebagainya. You buat apa sekalipun, kalau kita lihat, bagi saya sistem di UK ini sendiri kebanyakannya lebih Islami daripada banyak tempat-tempat negara umat Islam sendiri. Even kata Saudi pun sendiri, ada pengurusan dia, bagaimana dia distribute kekayaan negara kepada rakyat. Okey, cuma pemilihan pemimpin, bagaimana pengurusan tersebut. Di sini mereka adalah banyaklah dia punya ideologi dia. Kalau konservatif naik, kalau buruh naik dan apa bagaimana, itu semua otak dia. Tetapi Islam meletakkan apa yang Nabi SAW telah tunjukkan. Cara pengurusan mungkin berbeza. Zaman Nabi tak ada gaji, tidak adanya departmen khas. Zaman Abu Bakar, zaman Umar ada. Ada tentera mula bergaji, ada bahagian itu, bahagian ini. Penambahbaikan ada. Tetapi untuk katakan tidak ada keadilan, itu tak mungkin. Apa-apa sahaja yang menjamin keadilan, kesaksamaan, kesejahteraan rakyat dipersilakan. Okey, sebagai contoh, you nak bagi kurang teks ke, bagi bulanan ke dan sebagainya, itu adalah cabang daripada keadilan ataupun kebajikan. Tetapi untuk menguruskan bagaimana, itu adalah terpulang ataupun untuk berpegang kepada asas apa, itu telah ditunjukkan oleh Quran. Sebagai contoh pemilihan pemimpin, macam mana kita nak pilih pemimpin yang sekarang dibincang di KLSE. Kita nak pilih parti, kita nak pilih kelompok, kita nak pilih orang. Okey, sekarang kita guna demokrasi dan sebagainya. Kita menggunakan kekuatan civil society untuk menekan parti-parti ini untuk menampilkan calon-calon yang berkualiti. Apakah calon berkualiti? Antara karya yang terbaik di dalam politik ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Siyasah Syar'iyah, politik syar'i ataupun politik Islam. Okey, Quran sebut bagaimana nak pilih pemimpin, quwwatul amin. Okey, yang pertama syarat pemimpin. Sebab apabila kita nak katakan kepimpinan tersebut, untuk adanya kepimpinan yang baik datang daripada pemimpin yang baik. Okey, yang Quran sebut quwwatul amin. Syarat pertama adalah quwwah. Syarat yang kedua amin. Quwwah, amin. Ini dua syarat yang mesti ada. Mana-mana pemimpin yang kita nak undi satgi ke, pilihan raya 13 dan sebagainya, okey, mesti ada dua syarat ini. Sekiranya tidak ada, ia akan bermasalah. Okay, Quran kata dua. Quwat al-amin. Kuat ini apa? Adalah kekuatan ataupun leadership yang dia ada. Dia boleh menguruskan negara. Kita tahu skill dia boleh menguruskan negara. Dia mempunyai kewibawaan untuk menguruskan negara. Okey? Yang kedua,
amin, iaitu amanah, ataupun kita boleh katakan orang yang ada pegangan agama. Orang yang ada pegangan agama. Okey? Pertama, dia tahu memerintah, dia tahu menguruskan. Yang kedua, amin, dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh. Dan para ulama berbincang, kalau kata ada dua orang, yang pertama katakan dia ada kuah yang tinggi, amin. Yang sederhana, kita tak katalah dia tak baik langsung. Kalau kita dah tahu memang pemimpin tu kaki tonggak arak, kaki perempuan dan sebagainya, kita memang wajib tolak. Okey? Yang kedua, boleh katakan ginilah. Kalau yang kedua kita katakan kuah dia secara mendata, tetapi amanah dia ataupun dia punya orang yang saleh. Memang kita tahu dia ustaz lah, dia boleh baca Quran, dia boleh mengajar dan sebagainya. Tetapi pengurusan dia, kalau kita tengok, dia tak boleh nak buat keputusan yang baik. Dia bergantung pada orang. Orang kata ni, oh ya. Orang datang tak kata, oh ya ke yang macam ni. Dia tak boleh menilai sendiri. Manakah yang perlu dipilih? Para ulama kata pilih yang ini. Walaupun dia kurang saleh daripada yang kedua. Bermaksud menjadi pemimpin tak semestinya ustaz. Itu tafsiran orang kata, oh ini ulama, ini profesional. Itu hanyalah pandangan orang, pandangan manusia. Quran kata kuah al-amin, dan para ulama kata kalau ada dua, yang pertama leadership dia hebat, yang saleh dia sederhana. Dia tak adalah saya baca hafal Quran semua, hadis dia tahu, syarah hadis dan sebagainya. Tapi dia seorang yang menjaga salat, menjaga benda yang wajib, tidak melaksanakan ataupun tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, ustaz hebat, tapi pengurusan tak tahu, manajemen hancur. Para ulama kata ambil yang pertama ni tadi. Sebab apa? Kesalehan kita, ustaznya kita, bagusnya kita, tak buat apa yang dosa-dosa besarnya kita. Solat-solat sunat semua kita buat. Kebaikan untuk siapa? Diri kita. Kita tak buat benda besar, kita bagus. Bagus kita dengan Allah. Tetapi bila pengurusan, siapa yang menderita? Rakyat dan negara. Tetapi dia tak buat dosa besar. Kalau dia salah, kita tegur, dia boleh berubah. Tapi dia boleh menguruskan negara sehingga sampai tahap yang bagus. Ia memberikan manfaat kepada umat. Ia memberikan manfaat kepada majoriti. Sebab tu kaedah usul, maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Maslahah ataupun kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan individu. Baiknya dia, salehnya dia adalah individu. Namun leadership dia yang bagus adalah untuk umum, untuk rakyat keseluruhannya, untuk umat. Okey? Jadi ini di antara kenapa kadang-kadang kita perlu untuk hati-hati dalam banyak perkara. Seterusnya Allah katakan dalam ayat yang ke-6, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah kata dan apa sahaja rampasan ma afa'allahu ala rasulih. Okey, wa ma afa'allahu ala rasulih. Di sini ada satu hukum yang dinamakan hukum al-fai'u. Orang tegur saya supaya tulis cantik-cantik. Al-fai'u. Al-fai'u ini adalah harta rampasan perang. Dia ada dua, al-fai'u dan juga harta rampasan perang. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah, harta rampasan perang. Apabila kita berlaku pertempuran, kita masuk tempur, kita bertempur dalam peperangan, yang kafir kalah, dia balik, harta dia tinggal, kita boleh, itu namanya ghanimah. Al-fai'u, tak dan perang, dia pun lari takut, cabut lari, harta dia tinggal, itu dinamakan al-fai'u. Al-fai'u tanpa berlaku pertempuran, ghanimah berlaku pertempuran, ghanimah perang. Okey? Allah kata wa ma afa'allahu ala rasulih minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikab.
Dan apa sahaja harta rampasan fai'u yang diberikan Allah dan kepada Rasulnya, means Allah rezekikan daripada peperangan kepada Nabi, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okay, Allah telah menentukan pembahagian harta rampasan perang ini. Ia juga disebutkan, harta rampasan perang ini disebutkan secara detail dalam suratul Anfal. Okey, bila baca suratul Anfal, Allah sebutkan kerana permulaan peperangan Islam secara umum adalah perang Badar. Suratul Anfal juga dinamakan sebagai suratul Badar. Dinamakan suratul Badar kerana ayat itu diturunkan kerana perselisihan para sahabat terhadap harta rampasan perang di dalam peperangan Badar. Al-Anfal pun maksudnya rampasan perang. Harta rampasan perang. Al-Anfal bermaksud harta rampasan perang. Okey. Ayat yang ketujuh Allah kata, Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini Allah juga memberikan bagaimana pembahagian harta ni. Apa sahaja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal daripada penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah. Perang kita dapat daripada kota ke ataupun daripada mana-mana tempat kita perang, kita dapat harta rampasan perang sama ada al-fai'u atau ghanimah. Yang pertama apa? Kepada Allah. Maksudnya fi sabilillah. Okey, untuk urusan peperangan yang akan datang, mempertahankan diri daripada pedang dan sebagainya, kepada Allah. Okey, kepada Rasul, kerabat Rasul berikan kepada Nabi SAW. Okey, Allah memberikan kepada Nabi SAW. Nabi tak kerja. Bukan maksud tak kerja macam kita pergi kerja. Tapi Nabi SAW menguruskan umat. Antara Allah berikan, Nabi tak, bukan kata macam tu tak ada kerja, aku cari perang lah. Tak. Sebab perang Nabi ada bahagian Nabi, tetapi Allah berikan hadiah kepada Nabi. Bukan Rasulullah yang buat. Sebab aku Rasul, aku nak bagilah. Tak. Allah menetapkan supaya Rasul diberikan. Nabi SAW bukan orang yang kaya. Perang ni pun jarang-jarang berlaku. Yang nama Nabi SAW Allah berikan kepada Nabi. Dan juga kerabat Nabi. Okey, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tengok, dia tak bagi, dia bukan Nabi kata nanti Nabi bolot lah. Tak. Tetapi juga pecahan tersebut kepada orang miskin, anak yatim. Nampak tak kebajikan macam mana umat Islam perlu jaga anak yatim. Selalunya orang yang tak ada ayah, tak ada ibu ni, kelengkapan dia kurang. Jadi hati jiwa dia, Nabi SAW tu rasa sebab Nabi diwafatkan ayah dan ibu dia untuk proses membentuk jiwa seorang Nabi. Okey? Sebab tu Nabi SAW kata, aku dan juga penjaga anak yatim begini. Okey, nak buat peace ya. Apa? Bagikan begini dalam syurga. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dengan penjaga anak yatim begini dalam syurga. Sebab tu kita tidak dibenarkan, diharamkan tanpa ada sebarang benda kita mengherdik, menghina orang, terutama kita kata selain pada anak yatim tak apalah, kita pergi maki. Tak. Semua haram, terutama kepada anak yatim. Nabi jaga. Tengok Nabi jaga kebajikan orang-orang begini. Okey? Orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Maksudnya kita bermusafir, cari ilmu ke dan sebagainya, terputus bekalan makanan. Dulu tak ada, kita minta, tak ada duit ke, habis duit sekolah ke, okey, minta mak ayah masukkan duit. Okay, zaman tu tak ada ATM ke, tak ada apa. Jadi zakat ataupun ghanimah ini diberikan kepada orang-orang sebegini. Okey, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya sahaja di antara kamu. Memang orang perang, jadi apabila perang ini siapa yang kuat dia masuk perang jadi kaya sebab perang. Dia menang, dia jadi kaya sebab perang. Jadi tak ada orang kaya melalui perang, jadi taklah dia bulut banyak sangat. Orang yang perang tu juga dapat, kita sebagai tentera juga kita dibenarkan ataupun diberikan hak untuk dapat harta rampasan perang, tapi tak banyak. Sebab diberikan sama rata supaya kita tak bulut seorang. Tak bulut seorang.
diberikan juga ruang kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Dan seterusnya Allah kata, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang didatangkan, apa yang dibawa oleh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ambillah. Wa ma nahakum, apabila Nabi larang pada kamu, fantahu, jauhi dia, jangan pergi, jangan buat benda tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, dan Nabi kata, apabila aku, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Apabila aku suruh kamu sesuatu, aku arahkan kamu sesuatu, buat mana yang termampu. Tetapi bila aku larang engkau sesuatu, tinggalkan sama sekali. Nampak? Apa yang Allah haramkan, apa yang Nabi larang kita tak banyak. Sejabak kalau kita katakan ambil satu kertas, satu kertas kosong macam ni, tulis apa yang Allah haramkan pada kita. Letakkan satu muka belah-belah apa yang Allah halalkan pada kita. Banyak mana? Satu rim tu mungkin tak cukup untuk apa yang Allah halalkan. Nak makan rumput, makan tanah, selama mana boleh makan. Semua benda Allah bagi. Tapi Allah haramkan air satu saja. Arak yang memabukkan itu saja. Tapi pasal apa pergi tuju benda tu? Yang Allah haramkan untuk makan khinzir dan beberapa binatang jenis yang bertaring dan sebagainya. Itu je. Pasal apa tuju kat tu? Nampak? Lepas tu Nabi kata, wa idza amartukum bi syai' dalam hadis yang sahih. Aku suruh hampa buat sesuatu, buat mana yang termampu. Kadang Nabi suruh kita ada kadar kemampuan. Nabi kata buat yang termampu. Fattaqullaha mastata'tum, kata Quran. Takutilah Allah, takutlah Allah pada apa yang kamu mampu. Okay? Contoh kita dipaksa. Ada orang boleh tak kisah sampai mati, tapi kita terfikir untuk hidup, meneruskan hidup. Orang suruh kita, orang paksa kita nak bunuh kita, melakukan perkataan kufur, kita sebut. Allah kata wa qulubuhum yatma'inna bil iman. Hati mereka tenang dengan iman. Itu tahap kita. Kemampuan kita menjaga akidah, kan? Kita diarahkan jaga akidah, tapi kemampuan kita tak sampai orang tu mampu untuk terkorban kerana benda tersebut. Kita kata okey, aku sebut perkataan kufur, lepas tu kita taubat pada Allah. Allah benarkan. Tapi bila Allah kata dan juga Nabi kata tak boleh, tinggalkan. Ada kata, ustaz, saya tak boleh lah, Nabi haram, saya zina. Saya tak boleh tinggal lah, saya boleh minum arak lah. Kata banyaklah jus punya banyak. Hang bantailah apa minum air sekalipun selain pada arak. Tapi kenapa arak? Tak ada. Larangan Allah tidak akan melampaui pada kemampuan kita. Kita boleh tinggal dia. Okay? Sebab tu Allah suruh kita sesuatu, Nabi suruh kita buat sesuatu, kita buat yang termampu. Okay? Dan sebab tu ada satu kisah. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, apa yang Allah Ta'ala suruh, ataupun apa yang Nabi SAW suruh, apa yang Nabi SAW larang, sama seperti mana apa yang Allah dan juga apa yang Allah larang dan apa yang Allah suruh. Tak ada beza. Oh, kalau benda ni tak ada dalam Quran, tak apalah, aku tak mau. Nabi saja cakap tak apa, tak valid, anti hadis ataupun anti hadis. Tak boleh. Apa Nabi kata, sama larangan dia seperti apa yang Allah kata. Sebab apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak bercakap daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya ia datang daripada wahyu yang diberikan, diturunkan kepada Nabi SAW. Lepas tu saya kata antara kelebihan, dan kita memang ambil buku ni ataupun tafsiran mushaf yang kita dapat daripada Embassy Saudi ni. Cuba buka ayat ini dalam muka surat 158. 753. 753. Di bawah tersebut adanya footnote hadis pada zaman baginda Nabi pada zaman Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Okey, disambung di belakang Sahih Al-Imam Al-Bukhari volume 6 hadis number 408. Okey, kebanyakan tafsir kalau kita buka dia tak begini, terjemahan begini tak begini. Tapi dia sebutkan hadis tersebut apa yang berlaku.
Di mana hadis yang diriwayatkan daripada Alqamah menyatakan Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawa Allah melaknat mana-mana perempuan yang meminta ditatu dan juga orang yang ataupun perempuan yang menatah tatu. Orang yang minta buat kat aku dan juga tukang yang buat tatu. Dua-dua Allah laknat. Okey? Dan mana-mana perempuan yang cabut bulu daripada mata dia. Kita nak kahwin ke, nak bersanding, kita cabut. Nabi apa kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW kata Allah melaknat kelompok ini. Dia cabut, nak cantik sangat. Dan juga dia cabut daripada muka dia ataupun daripada kening, eyebrows dia. Okay. Melainkan except the beard and mustache. Okay, kalau perempuan tiba-tiba ada apa semula misai dan juga tiba-tiba naik dia punya jambang, wajib potong. Wajib apa cukur. Jangan sakit sama suami dengan isteri. Okey. Apabila perempuan tersebut dia tarik ataupun dia cabut benda tersebut, ia dilaknat. Dan sesiapa yang menampal ataupun dia ambil, sekarang ni ada rambut palsu, dia letakkan rambut palsu ataupun diikat. Dalam berbeza pandangan para mazhab, antaranya al-Imam mazhab Abu Hanifah haram total. Syafi'i menyatakan dengan keizinan suami. Okey. Cuma hadis ini secara jelas dilarang. Saya tak tahu apa, Allah alam, tak tahu kepentingan nak dia nak sambung rambut panjang ke dan sebagainya. Ada yang katakan haram buat dengan rambut manusia ataupun katakan dia sambung dengan artificial tu, itu dibenarkan. Itu pandangan para mazhab atau para ulama. Cuma hadis ni secara jelas menyatakan bahawa Nabi laknat. Dan juga sesiapa mana-mana perempuan yang zaman tu dia kata cantik, dia suka jarangkan gigi. Kita tak tahu zaman ni terpelik. Hang gila pergi jarang gigi, orang nak rapat gigi. Okey? Braces boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau katakan benda tu membetulkan dia di satu keadaan apa kesihatan kita kadang-kala dikena pada bibir dan sebagainya. Kita nak betulkan. Kadang orang bercakap apa yang bahasa kita kata jongang lah dan sebagainya, menyebabkan dia susah bercakap ataupun tak fasih bercakap kerana benda tersebut. Kita pakai tak ada masalah. Tapi zaman tersebut dia suka jarangkan. Makan tak rasa apa. Terus masuk saja. Okay. Untuk in order to look more beautiful. Okay, dia nak tunjuk riak dan takabur. Zaman tu dia tak faham, mungkin zaman tu rasalah. Okay, gigi jarang tu cantik. Atau pada hari ini yang kita terlalu obses nak jadi cantik. Untuk tunjuk pada orang, buat apa sekalipun sehingga melanggar syariat, ia haram. Ia dilaknat oleh Allah dan juga Rasul. Laknat Allah dan Rasul ni sama. Lain apa? Nabi laknat, bukan Allah laknat. Siapa kata beza? Sama. In huwa illa wahyun yuha. Kedua-dua apa yang keluar pada Nabi itu adalah wahyu. Wahyu tak main daripada acung ke asing, tak. Dia main pada Allah. Okey? Dan disebutkan dia yang mengubah apa ciptaan Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud sebut satu kisah daripada satu perempuan daripada Banu Asad yang namanya Ummu Ya'qub. Dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dia dengar Abdullah bin Mas'ud sebut hadis ni. Dia kata, "Hai Abdullah bin Mas'ud," dia kata, "aku tak pernah dengar benda ni, aku tak jumpa di dalam Quran. Allah larang benda-benda ni." Apa Abdullah bin Mas'ud jawab? Dalam hadis tersebut, engkau baca tak dalam Quran Allah menyatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul arahkan kamu kena buat, apa yang dilarang kamu kena tinggalkan. Ini datang pada mana? Datang daripada hadis Nabi SAW. Hadis baginda Nabi SAW. Nabi larang, Nabi laknat, ia maksud larang. Macam mana Allah Azza wa Jalla larang. Okey? Dan dia pun pandai. Perempuan pun pandai. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahih Bukhari hadis 409 pada Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis yang kedua bawah tu,
disebut pada perempuan yang menggunakan rambut yang palsu, dan bawah daripada hadis pertama dia nak kenakan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata, bini hang pun buat. Dia kata, api tengok dia juga, dia buat tak buat. Akhir sekali dia pergi, isteri Abdullah bin Mas'ud tak buat. Kata, kalau dia buat, aku akan ceraikan dia. Aku akan ceraikan dia kalau dia buat. Bermaksud bukan dia tak, maksud dia tak pernah ajar, dia tiba-tiba buat terus cerai. Tak. Bermaksud Abdullah bin Mas'ud dah didik dia supaya tahu ini tidak boleh. Dia kalau dah didik pun buat juga langgar, dia kata dia akan ceraikan. Dalam hujung hadis tersebut. Okey. Jadi inilah antara salah satu daripada kita baca Quran perlunya ada tafsir. Itu maksud tafsir. Apa maksud ayat ni? Ataupun apa sebenarnya kisah di sebalik ayat ini? Ataupun yang berkaitan isu ayat ini? Abdullah bin Mas'ud mengajar para sahabat tak boleh jumpa isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, tak boleh begitu. Okey, dan orang bayangkan kalau kita hari ni kata Abdullah bin Mas'ud tu, kalau kata hari ni hidup, dia jadi mufti pada segala mufti dah. Betul tak? Manusia hebat Abdullah bin Mas'ud. Satu hari dia panjat pokok, tersingkap dia punya petis dia ni. Kurus, Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Sahabat tergelak. Kata, kurus ni. Kita kata, LED yang juga. Kita kawan-kawan kita. Mungkin begitu jugalah para sahabat ketawakan kutuk dia kata. Nabi SAW nampak. Nabi kata, kau ketawakan kebaikan kaki tu kalau ditimbang dengan bukit Uhud, lagi berat kebaikan kaki dia daripada bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud satu orang yang bacaan Quran dia hebat. Nabi SAW ketika duduk, Nabi minta Abdullah bin Mas'ud, kau bacakan Quran untuk aku. Kau bacakan Quran untuk aku. Abdullah bin Mas'ud malu. Dia kata, Quran itu yunzal ilaika ya Rasulullah. Yunzal ilaika. Diturunkan pada engkau, aku baca kat engkau. Dia kata, aku nak dengar. Lepas tu kadang-kadang kita duduk, kita mendengar Quran, jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang. Quran ini mukjizat segala-gala dah. Segala-gala dah. Apabila kadang-kadang kita ada masalah. Ada orang kata jumpa masalah. Dia kata dia bermasalah otak. Banyak sangat. Kita ada Tuhan. Kita ada Allah sebagai penyelesai semua masalah kita. Kita cuba pergilah kata nak buat itu, nak buat ini. Banyaklah teori. Kata ada orang, mungkin orang psikologi ada awak. Okey, kata dengan cara itu dan cara ini. Tetapi cuba kita pergi apabila kita buka Quran. Kita buka saja. Kita baca dengan bacaan yang kita harapkan ketenangan. Baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Quran macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Dhalin, amin. Allah. Dan baca. Tapi kita baca dengan bagaimana Quran kata warattilil Qur'ana tartila. Okey. Kadang apabila kita baca, orang tahu keikhlasan. Saya berada di Masjidin Nabi, kalau kita salat, di belakang orang yang ikhlas baca, antaranya Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Hudhaifi. Dia baca dengan bacaan dia biasa, tak adalah sesedap baca lain, tapi bila baca tersebut di sana, kita rasa jiwa dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan bacaan dia memberikan jiwa kita semangat baru. Kalau faham Ha? Kalau faham. Sebab tu kita katakan mula sikit demi sedikit. Kadang-kadang dia bukan saja tak faham. Kadang-kadang ada satu budak dia diceritakan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi ketika dia berada di Jerman. Satu budak asal daripada Maghrib, daripada Maghribi atau kawasan Jazair lah, Algeria dan sebagainya. Dia lahir di sana. Mak ayah dia mungkin berhijrah ke Jerman. Dia lahir dan membesar, umur belasan tahun. Masa Ramadan. Bapak dia jumpa, dia kata, saya ada satu anak yang saya tahu dia nak jadi etis ke apa. Dia jumpa dengan ayah dia. Dia tanya banyak-banyak tentang benda pelik-pelik. Adakah Quran ni siapa turun?
Bagaimana Allah turun, cara dia turun, pasal apa pada Nabi tak pada orang lain? Kenapa begitu dah? Jadi ayah dia kita tak ada jawapan. Kalau tanya pada saya pun saya berletih apa ada ni. Ayah dia bawa pada Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Dia duduk dan dia macam ni lepas salat tarawih duduk sana. Dia jawab. Dia tanya bapak dia jumpa, dia kata bawa budak tu. Bawa budak tu dia dudukkan. Dia tanya Syekh Al-Arifi lebih kurang 15 ke 20 minit. Arifi kata bagi tahu jawapan, dia tanya lagi. Dia memang saja cari benda yang pelik. Okey. Dia bukan apa, dia nak puaskan hati dia. Dia tanya, contohlah bukan agama kata macam mana apa cahaya ni keluar. Kenapa dia keluar macam ni? Kenapa perlu keadaan nampak walaupun sains kita tak mampu untuk bagi tahu ataupun explain dia. Tapi bila dia latih kat setengah jam, dia duduk. Ta'arifi Syekh Dr. Muhammad Al-Arif panggil dia dekat. Dia ambil tangan dia letak kat dada. Okey, dia bacakan Quran. Saya tak ingat ayat apa. Contoh dia baca. Kata, وَمَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. Dia baca 5 hingga 10 ayat. Budak tu menangis. Dia tak pernah baca Quran. Dia tak pernah tahu tentang Quran. Dia sedang cari tentang akidah. Quran yang dia tak pernah, mungkin dia tak pernah baca, dia tak pernah dengar, dia pegang. Dia bacakan. Okey? Katakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Kita dibacakan pada budak tersebut, dia menangis. Kenapa engkau menangis? Tanya. Aku merasakan sesuatu yang berbeza yang tak pernah aku baca. Tadi pun dia pernah berada di Jerman juga, satu orang dibacakan Quran dan dibacakan satu ayat biasa. Ali pergi ke kedai, balik daripada rumah dia tu. Wa dhahaba Ali ila dukkan washtara minha iddat min al-bada'i wal ashya. Berikan depan dia kata yang pertama tadi aku rasa berbeza daripada kedua. Yang pertama tu cukup istimewa. Quran, mukjizat keseluruhan. Memberikan hiburan kepada hati. Saya tak kata supaya semua benda kita dengar buka Quran tidur. Apa kadang-kadang kita boleh, tetapi bila kita nak mencari satu jalan atau kita nak, kalau kita nak semua hidup kita dengan Quran, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tetapi bila kita cari satu penyelesaian, kita cuba pergi dengan teori-teori berbeza. Kadang-kadang kita doa bangkit malam. Kita pergi berjalan, aku akan nak release tension. Nak buang semua benda. Boleh salah satu. Tetapi perkara utama sebagai Muslim, kita kata kita cari ketenangan. Tetapi di sana, kita pun tengah kita katalah duduk tepi pantai sambil kata nak hilangkan apa semua. Still lagi jalan. Sebab kita tidak pergi kepada punca masalah. Siapakah yang memberi dan juga menyelesaikan masalah? Allah Azza wa Jalla. Bangkitlah malam, angkatlah tangan, tadahlah kepada Allah. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku sedang berada dalam kegalauan jiwa dan hati, ya Allah. Engkau mudah, Engkau ringankanlah apa yang aku beri. Kita minta pada Allah. Kalau kita semayang, kita minta doa, dan kita buat semua kebaikan hanya kerana kita nak Allah tunaikan permintaan kita. Di mana sebenarnya keikhlasan? Boleh kita buat macam tu ataupun kita kena buat tanpa mengharapkan apa-apa? Yang pertama boleh. Boleh mengharapkan kerana Quran menjanjikan satu kebaikan, diharapkan syurga. Mana apa contoh dalam Quran banyak. Amil apa salihan falahul jannata khalidina fiha abada sebagai contoh. Siapa yang buat amal saleh dan kebaikan, apa dia? Al-jannatu khalidina fiha. Termasuk Quran kata buat baik dapat syurga. Kita buat sesuatu untuk beri, untuk kita Allah mudahkan urusan kita. Boleh dalam waktu yang sama kita mohon, kita ajar diri kita ikhlas. Ajar diri kita ikhlas.
Saya ada sahabat yang ajar dan duduk dengan saya buatlah salat malam kadang-kadang. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Dia tengok kadang-kadang kita, walaupun nampak kita ada masalah kita berbeza. Masalah kita berbeza. Jadi, apabila masalah kita berbeza, kadang-kadang kita nampak benda sikit, kita rasa itu bermasalah pada kita. Orang lain tak ada apa pun. Tak ada masalah pun. Okay? Jadi, apa yang berlaku, kita bangkit malam. Sebagai contoh, kita mohon Allah mudahkan. Allah mudahkan. Contoh takwa. Allah sendiri kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang takwa pada Allah. Takwa tu benda yang wajib. Kan? Buat amal salih benda yang wajib. Tapi Allah kata, Allah janjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, siapa yang takwa pada Allah. Dalam surah Talaq ayat 2 dengan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah berikan dia jalan keluar daripada masalah. Allah sendiri yang janjikan, you buat ni dapat ni. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki daripada jalan yang engkau tak sangka-sangka. Quran sendiri ajar benda tersebut. Cuma jangan kita buat, kita ini adalah hamba kepada Allah. Okay? Kita mengharapkan kepada Allah. Kebaikan datang daripada Allah. Kekuatan datang daripada Allah. Okay? Jadi apabila Allah suruh, Nabi suruh, Allah larang, Nabi larang, ia merupakan salah satu daripada pintu kebaikan kepada kita. Dan Allah kata, wattaqullah, takutlah kamu, ataupun takwalah kamu kepada Allah. Sekarang kita jangan katakan takut pada Allah. Saya cadangkan, takwalah pada Allah. Takut pada Allah, kita akan gambaran, dia bukan macam kita, oh takut tu bukan maksud takut gini. Tapi setengah pada orang yang nak belajar agama, dia takut pada Allah. Kenapa dengan Tuhan kita perlu takut? Sedangkan kita kena sayang kepada Tuhan kita. Cara sayang kita macam mana? Taat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Okay? Perkataan takut itu terlalu negatif. Between suruhan dengan larangan, yang mana yang perlu kita buat? I mean, of course both memang kena buat, tapi yang mana yang has a higher weightage? Pertama, apabila kita buat satu perkara dalam agama, ada kaedah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini adalah perkara yang paling asas di dalam agama ni. Okay. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Okey, al-amru bil ma'ruf, menyuruh, melakukan yang ma'ruf, wan nahyu, melarang 'anil munkar, daripada kemungkaran. Apabila kita bertanya yang mana terkuat, saya lebih kepada kita balance antara keduanya. Kita tak apa, aku buat yang ni dulu, aku tinggal. Tak, Quran apabila sebut tentang benda ini sekali, okay, ya'muruna bil ma'ruf, Quran tak kata buatlah amal ma'ruf, tak, tapi Quran kata wa yanhauna 'anil munkar, dan engkau hendaklah larang, dan dia melarang daripada melakukan perkara-perkara munkar. Sebab kita tak boleh buat, ada setengah dalam jamaah yang Islam enggaklah. Okey, dia kata kalau suruh orang, dia suruh fadail, semua benda fadilat. Okey. So kalau kita buat baik ni ustaz, nanti orang tak boleh, tak pergilah ke kelab malam. Orang tak buatlah maksiat sebab orang semua sibuk dengan benda-benda baik. Tak benar. Quran kata suruh buat ma'ruf. Yang pertama, yang kedua, cegah daripada munkar. Kita tak boleh suruh orang buat, tak payah cegah orang daripada munkar. Kalau orang sibuk dengan ma'ruf, orang tak buat yang munkar. Tak. Quran sebut dua-dua. Kalau awak betul masuk Quran salah. Quran kata dua-dua. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh buat benda baik, tinggalkan benda munkar. Okey? Kita usaha buat benda baik. Waktu yang sama kita usaha untuk tinggalkan kemungkaran. Okey? Jadi Allah kata wattaqullah, Allah tutup. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah mempunyai, sesungguhnya azab Allah itu terlalulah sakit, terlalulah berat. Kita sebut sebelum ini tentang rahmat, maafnya Allah. Dalam waktu yang sama Allah tak pernah tinggalkan, azab dia juga berat. Azab dia juga berat. Dan kita mohon pada Allah diberikan ruang dan peluang untuk kita dapat bertaubat sebelum daripada kita bertemu dengan qiyamah, ataupun bertemu dengan qiyamah besar atau qiyamah kecil.
Kiamah kecil itu kematian. Sebab ketika itu kita dah tak boleh buat apa. Kalau kita lah Allah Nabi SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Mati seorang anak Adam, mati seorang insan, 3 benda je tak habis. Sadaqatun jariyah, sedekah yang sentiasa berjalan. Amalun al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan daripada dia. Waladun salih yad'u lah, anak yang salih mendoakan untuk dia. Maka sedekah jariyah kita boleh bagi. Kalau kita bukan jenis orang yang ada ilmu nak bagi kat orang, habis dah. Kalau jenis tak kahwin-kahwin lagi, anak langsung tak ada, tinggal satu saja. Maka sedekah tu, adakah kita orang yang beri sedekah itu dalam keadaan ikhlas ataupun tidak, itu juga dipertimbangkan oleh Allah. Dan mohon pada Allah, banyakkan taubat. Banyakkan taubat. Ustaz nak tanya yang kalau Allah suruh Rasul suruh kan, kalau macam orang mati tahlil itu memang kena buat. Nak saya jawab yang memuaskan hati Malaysian ataupun nak saya jawab berdasarkan Quran dan juga sunnah? So jangan marah lah lagi. Saya cuba mana-mana tempat sekalipun, saya cuba untuk lari daripada soalan-soalan begini. Sebab bukan masalah kalau kita duduk di antara orang-orang yang boleh menerima perbezaan pandangan, tak ada masalah. Sebab macam saya macam pelik lah sebab family saya buat kan. Maksud saya macam yang relatif dekat tu buat, tapi family saya cakap tak payah sebab yang macam datuk tu belajar hadis kan. Lepas tu macam cakap tak payah. Mana-mana orang yang belajar hadis akan sampai kepada bab ni lah. Pertama, apabila tahlil, apa maksud tahlil? Apa yang awak define sebagai tahlil? Saya tak tahu tahlil maksud apa. Saya tak tahu. Yang awak tahu sekarang, kata kenapa kita tak buat tahlil? It means you ada idea tentang tahlil. Macam orang meninggal lepas tu buat benda tu. Okay. Orang buat dan kita buat makan dan sebagainya, bukan? Saya tak tahu kenapa orang buat benda tu. Tahlil itu dalam perkataan macam ni, tahlil. Saya buka pada semua untuk berbeza, untuk bersetuju dan tidak bersetuju dengan saya. Tapi saya sebutkan fakta. Tahlil, yang ini disebutkan tahlil. Lepas tu kalau Yasin, kita Yasin dan tahlil kan. Tahlil ini maksud dia adalah La ilaha illallah. Semua orang wajib buat tahlil, wajib menyatakan La ilaha illallah. Jadi bila orang kata tahlil, saya orang ustaz tak buat tahlil lah. Siapa kata tak buat tahlil? Saya tak buat tahlil, mampus saya jadi kafir. Sebab tahlil adalah perkataan singkatan La ilaha illallah, tahlil. Ya. Tahlil masuk La ilaha illallah. Tahmid, Alhamdulillah. Takbir, itulah kalau kata tahlil La ilaha illallah. Okey. So kemuncak dia tu yang dia jadi masuk gia La ilaha illallah. La. Awal-awal dia La ilaha illallah. Dia masuk gia 2 La ilaha illallah. 3 lagi dia dihilang. Tu semua tarikat kesufian yang suka. Tu datang daripada suka menyanyi dah. Dia suka ni La ilaha, sampai kadang kita pun takut tengok. Kan nampak dia bergerak dan sebagainya, kita takut tengok. Sebab kita boleh fikir, inikah agama? Adakah Nabi buat La ilaha illallah? Gaya dia kan. Takkan Nabi buat macam tu. Jadi apa yang dibincangkan, saya tak kata tahlil kita kena ban terus, tak. Mengumpulkan orang mendengar benda-benda zikir, bagus, tak ada masalah. Zikir tak ada masalah. Tetapi apabila dikhususkan, itu bermasalah. Orang mati buat, kita nak berzikir La ilaha illallah, tak ada masalah. Kita duduk sama-sama dengan adik-beradik, kita zikirlah sama-sama, tak ada masalah. Tapi bila kita buat khas, lepas tu makan pula orang mati, itu saya pernah sebut lawak. Dia tak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Dia katakan, apakah benda yang paling cepat kita tanam, senang kita makan. Senang kita tanam, cepat kita makan. Mayat tanam pagi, malam makan, tahlil. Kawan saya beritahu datang melampau. Kita tanam siang ke petang, malam siap lah makan. Makan pun tak ada orang bagi roti. Tanyalah itu ini lauk 3-4 lauk dan sebagainya, kan? Ya.
Jadi apabila tahlil, pertama saya merujuk kepada mazhab rasmi kita di Malaysia. Sedangkan tidak ada kewajipan pun tempat ni mesti mazhab sekian-sekian. Kita ke Malaysia, kata tentang tahlil. Sebelum saya pergi, kalau kita katakan kita Nusantara, buka dalam buku Syekh Daud Al-Fattani, Bughiyatul apa? Nihayatul Talibin tak silap saya. Syekh Daud Fattani menyatakan bahawa aku mengira orang yang melakukan, orang yang memanggil tahlilan, dan apa-apa dan menjamu orang makan selepas daripada kematian dikira sebagai meratapi mayat. Syekh Daud Fattani. Sebab tu Nabi kata dua perangai jahiliah yang takkan hilang pada umat aku, hina nasab. Kita jumpa kawan orang bapa hang sekian. Kita hina nasab tok nenek dia. Nabi kata dua amalan jahiliah yang takkan hilang daripada umat aku. Nasab ni, hina nasab orang. Yang kedua, meratapi mayat. Okey? Dan Syekh Daud Fattani kira benda tu sekali. Buat program mati, makan dan sebagainya sebagai meratapi mayat. Jangan marah saya tak kata. Pergi kubur Syekh Daud Fattani. Pergi marah dia. Mana kubur Syekh Daud Fattani? Sebelah kubur Abdullah ibn Abbas di Madinah. Syekh Daud Fattani dia dikuburkan di sebelah kubur Abdullah ibn Abbas. Dia kata termasuk di kalangan meratapi mayat. Seterusnya Al-Imam Syafi'i menyatakan, aku mengira mengumpulkan orang dan sebagainya dikira sebagai meratapi mayat. Imam Syafi'i sebut. Dan dia buka juga buku yang paling baru, penulis dia hidup lagi, Syekh Mustafa Bugha, Syekh Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bugha, Dr. Mustafa Khin dan Ali Sharbaji. Dia tulis satu kitab dia, nama dia Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Fiqh manhaji dalam mazhab Imam Syafi'i, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Antara saya kata pejabat mufti Negeri Sembilan kot dia buat terjemahan. Disebutkan dalam bab salatul janazah. Dia kata antara ini, kata dia tiga, marah depa. Jangan marah saya. Bukan macam nak larikan diri, nak tunjukkan bahawa bukan saya kata. Bukan saya create sendiri, tak, para ulama. Dia mazhab tiga-tiga mazhab Syafi'i sekarang duduk di Jordan ataupun Syria. Dia kata adalah bid'ah yang sesat mengumpulkan orang pada malam kematian pada 3, 10, 40 dan 100. Ini para ulama sebut. Okey. Dan dia kata untuk buat apa benda ni? Nak hantar pahala. Kan? Dia nak buat ni nak sedekahkan pahala. Beza tak kita dengan Kristian yang ada diberikan tugas untuk menghapuskan dosa, memberikan pahala pada orang. Ada beza tak? Hampir tak ada beza. Okey, hampir tak ada beza. Adakah